العظيم استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر رب تمم بالخير سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمين يا رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hari ini kita telah dapat menjalani 3 hari berpuasa di bulan Ramadan dan pada hari ini kita telah pun memulakan satu lagi pengajian yang baru dan Lughat Al-Arabiyyah. InsyaAllah mudah-mudahan kelas ini menjadi satu bekalan untuk kita bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala kerana Lughat Al-Arabiyyah ini adalah satu lughah yang bukan daripada lughah yang biasa-biasa seperti mana kita belajar bahasa Inggeris, bahasa Cina, bahasa Arab, bahasa Jepun, Perancis dan sebagainya. Tetapi Lughat Al-Arabiyyah ini adalah lughah yang dikendaki menjadi satu kewajipan bagi setiap orang Muslim mempelajarinya dengan bersungguh-sungguh kerana Lughat Al-Arabiyyah ini adalah Lughat Al-Nabiyyah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lughat Al-Arabiyyah adalah takalam ketika mana kita fi salat, Lughat Al-Arabiyyah fil qabri, Lughat Al-Arabiyyah fil mahsyar wa insyaallah Lughat Al-Arabiyyah fil jannah. Jadi untuk kita mendapatkan sesuatu yang benar-benar mampu untuk kita menghayati, membaca Al-Quran dengan penuh penghayatan, melakukan salat dengan penuh penghayatan, ketika berzikir bukan sekadar lidah yang berzikir tetapi qalbun kita yang berzikir, hati-hati kita yang berzikir. Maka dengan sebab itulah kita wajib mempelajari Lughat Al-Arabiyyah, wajib mempelajari nadrusu Lughat Al-Arabiyyah. Kita nak belajar, kita mesti ada usaha daya upaya untuk kita mempelajari bahasa Arab semata-mata difahmil Quran, difahmil hadis, untuk kita memahami Al-Quran, untuk kita memahami hadis, wa khususnya untuk kita khusyuk ketika mendirikan salat. Jadi kan asas pengajian bahasa Arab. Asas pengajian bahasa Arab bukan bahasa Arab yang berat-berat. Bila kita sebut asas, adalah sesuatu yang memulakan tapak untuk kita mendekati diri kita kepada lebih dekat lagi untuk kita benar-benar mampu mendekati Al-Quran daripada sebutan huruf hijaiyah. Sebutan huruf hijaiyah, kemudian makhrajul huruf, wasifatul huruf, al-akhir tajwid, dan kalau mampu bertaranum. Jadi nak dapatkan semua itu, jadi yang disebut bahasa Arab ini, bahasa Arab itu termasuklah huruf-huruf hijaiyah. Termasuk huruf-huruf hijaiyah. Kadang-kadang kesedihan kita merasakan orang Islam tapi masih lagi dengan sebab tidak mahu bersungguh-sungguh dengan bahasa Arab ini, maka ketika menyebut huruf alif pun tidak mampu menyebut alif dengan sempurna, masih lagi menyebut alif. Jadi jangan kita ambil mudah sekadar aku boleh baca Quran. Tidak. Bila kita membaca Al-Quran, kena ingat Al-Quran itu kalamullah. Kalamullah, iaitu percakapan Allah. Bila percakapan Allah, Allah turunkan wahyu melalui Jibril dan sampailah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jika ikut apa yang kita minta kepada Allah, jadi kita minta kepada Allah ihdinas siratal mustaqim, maka bila kita minta, Allah suruh kita belajar bahasa Arab.
Jadi bila kita sebut bahasa Arab, ya, kita belajar bahasa Arab ni tujuan nombor satu, okey, tanamkan dalam hati tujuan kita belajar bahasa Arab, ya, bukan nak bercakap dengan orang Arab. Jangan salah niat. Bila salah niat, macam mana minat untuk belajar bahasa Arab. Jadi pertama sekali betulkan niat kita. Pada pagi ni kita belajar bahasa Arab nombor satu. Niatnya kerana Allah Subhanahu Wa Taala supaya dengan kita belajar bahasa Arab kita mampu menyebut, ya, membaca Al-Quran dengan sebaik-baiknya, dan insya-Allah saya juga menekankan kepada huruf hijaiyah, makhrajul huruf, sifatul huruf, insya-Allah. Dan setiap kali kita belajar bahasa Arab bukan sekadar belajar bahasa Arab, tapi insya-Allah kita akan membuka Al-Quranul Karim. Ya, syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Quran hudan linnas. Jadi Allah menurunkan Al-Quran itu pada bulan Ramadan, ya, untuk membezakan di antara manusia yang beriman dengan manusia yang kurang sempurna imannya maupun manusia yang tidak beriman langsung. Maka Al-Quran itu Allah turunkan untuk hudan linnas, untuk petunjuk. Jadi kita tak akan mampu mendapat petunjuk yang sebaik-baik petunjuk melainkan petunjuk itu minallah, daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Bila petunjuk itu minallah, daripada Allah Subhanahu Wa Taala, maka petunjuk itu datangnya daripada fil Quranil Karim. Al-Quran, petunjuk itu Allah beri petunjuk terdapat di dalam Al-Quranul Karim. Ya, petunjuk itu berada di mana? Di dalam Al-Quran. Jadi kalau kita tengok Al-Quran, kalimah asalnya qara'a. Ya, qara'a, telah membaca. Siapakah dia yang telah membaca Al-Quran itu? Ya, jadi dia yang telah membaca Al-Quran itu dirujuk kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan sebab itulah kalimah yang pertama yang turun, ya, di muka bumi Allah Subhanahu Wa Taala ini, ya, itu berbunyi Iqra. Jadi Allah yang perintahkan untuk kita membaca Al-Quran, ya, sehingga disebut syahrul Ramadan adalah syahrul Quran. Bulan Ramadan ini adalah bulan Al-Quran. Bukan berarti lepas Ramadan kita tak baca Quran. Lepas Ramadan kita baca Quran terus-terusan sampai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Namun kita tengok sesiapa saja yang mempelajari Al-Quran, ya, mempelajari Al-Quran itu dengan arti kata kita bukan sekadar mempelajari bacaan, tetapi wajib juga kita mempelajari bahasa Arab. Kerana Al-Quran itu diturunkan dalam lughatul Arabiyah, dalam bahasa Arab. Ya, cuba kita tengok siapa saja yang baca Al-Quran dengan sebaik-baiknya dengan menggunakan lajah, ya, bahasa Arab. Sebab itu siapa tahu rukun Al-Quran ada berapa? Okey, boleh jawab. Siapa tahu rukun Al-Quran ada berapa? Diam je. Tuan Haji, rukun Al-Quran ada berapa? Kenapa tak jawab? Jawablah, kita kan sharing. Okey, tak apalah. Jadi rukun Al-Quran tu ada 3. Yang pertama sekali, bila kita baca Al-Quran, wajib dalam lajah Arabi. Tak boleh guna lajah ataupun bahasa lain. Jadi kita nak dapatkan menggunakan bahasa Arab, ya, yang tu yang kita kena belajar bahasa Arab juga. Ya, bila kita dapat bahasa Arab, masa kita terapkan pembacaan kita dalam bahasa Arab, jadi sangat cantik. Kemudian kita faham, ya, sehingga Allah sebut afala yatadabbarunal Quran. Bila kamu baca Quran, bukan sekadar kamu baca, tetapi kamu meneliti ayat-ayat tersebut, memandang ayat-ayat Quran itu dengan pandangan hati kita. Maka dengan sebab itu, orang yang dapat Al-Quran, hatinya jernih, hatinya bersih. Ya, seperti mana yang disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam suratul Qaf. Ya, dalam surah Qaf, surah Qaf.
Ya, cuba kita tengok. Surah Qaf dia mula Bismillahirrahmanirrahim. Qaf. Nah, kemudian Allah bersumpah dengan Al-Quran kan? Wal Qur'anil Majid. Demi Al-Quran yang mulia. Ya, wa turab qasam. Nanti kita belajar insya-Allah. Wal Qur'anil Majid. Allah bersumpah demi Al-Quran yang mulia. Ya, Allah tak bersumpah dengan benda lain yang mulia, tapi Allah bersumpah demi Al-Quran. Sambungannya sangat bahagia. Yang mulia. Kalau Allah bersumpah dengan yang lain-lain, contoh Allah bersumpah wadduha, ya, wadduha. Allah bersumpah demi waktu duha. Allah tak sebut pun kemuliaan, cumanya kelebihan waktu duha. Wal fajr, demi waktu fajar, kerana Allah suruh kita salat tahajud. Wal lail, demi waktu malam, kerana waktu malam tu sebahagian daripada waktu malam Allah suruh kita bangun. Ya, lagi wasyam, demi matahari. Wal qamar, demi bulan. Tidak disambung dengan majid, mulia. Jadi cuba kita faham betul-betul. Allah bersumpah demi Al-Quran yang mulia. Sifat mausuf. Ya, yang dah pandai itu, yang pandai bahasa Arab. Jadi hari ini saya sebut, ambil betul-betul. Nanti kita buat semua interpret sampai dapat secara mendetail. Kenapa saya nak sebut, ya, nak saya tekankan wal Quranil Majid. Allah bersumpah demi Al-Quran yang mulia. Jadi siapa sahaja yang membaca Al-Quran, walaupun dia baca sekadar alif lam mim, maka di situ telah datang rahmat kasih sayang Allah. Ya, insya-Allah datang kasih sayang rahmat Allah, menyucikan hatinya, menyucikan wajahnya, menyucikan jasadnya, menyucikan rohnya. Allahu Akbar. Sebab apa? Siapa saja yang menyebut kalamullah pasti diangkat oleh Allah menjadi orang yang mulia. Ya, di dalam surah Al-Mujadalah Allah sebut Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Ya, Allah mengatakan apa? Ya, Allah mengangkat hamba-hambanya, ya, yang diberikan dengan ilmu. Maksudnya di situ ialah ilmu agama, iaitu ilmu yang datangnya daripada Allah dan ilmu yang datangnya daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, yarfa'illah, dialah Allah yang mengangkat. Ya, Allah angkat apa? Yarfa'illahu alladhina amanu. Orang-orang yang mereka benar-benar beriman. Beriman dengan apa? Beriman dengan kitab suci Al-Quran. Alladzina utu. Ya, yang diberikan kepada mereka itu apa? Darajat apa? Alladzina utul ilma. Allah mengajar mereka akan Al-Quran. Bila Allah ajar mereka Al-Quran, maka darajat, Allah mengangkat darjatnya. Ya, darjatnya jadi apa? InsyaAllah selepas minal muslimin, dia jadi minal mu'minin. Lepas jadi minal mu'minin, dia jadi minal muhsinin. Lepas jadi minal muhsinin, dia jadi minal muttaqin. Lepas jadi minal muttaqin, dia jadi minal muqarrabin. InsyaAllah. Ya, insya-Allah. Jadi dapatkan betul-betul Al-Quran. Jadi macam mana nak dapat betul-betul Al-Quran? Maka wajib belajar bahasa Arab, bukan sunat. Bukan sunat. Ya, bukan sunat. Jadi belajar betul-betul, belajar bahasa Arab, insya-Allah Allah mengangkat darjah kita. Allah memandang kita dengan pandangan rahmatullah.
Ya, Allah memandang kita dengan pandangan kasih sayang. Kasih sayang Allah macam mana? Diberi kita puasa menjadi puasa khusus-khususnya. Ya, iman kita. Jadi bila kita banyak membaca Al-Quran, ya, insya-Allah Al-Quran yang kita baca itu dia menjadi Allah khairul hafiz. Allah akan jaga kita dengan sebaik-baiknya. InsyaAllah mulut kita tidak akan bercakap dengan perkara yang lara, telinga kita tidak akan mendengar perkara yang maksiat, mata kita tidak melihat perkara yang zina, ya, tangan kita akan senantiasa infak, kaki kita akan senantiasa insyaAllah berjalan ke tempat-tempat yang mulia dan senantiasa mendirikan solat dengan mencari khusyuk, solat yang khusyuk untuk kita takut melakukan perkara yang mungkar, kerana orang yang mendirikan solat ya dengan sebaik-baik solat dijanji oleh Allah Subhanahu wa taala, innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Itu janji daripada Allah. Laga kita tak mampu. Jadi ingat, kita nak dapatkan ya Al-Quran ini wajib, sekali lagi saya tekan banyak-banyak kali, wajib belajar bahasa Arab supaya setiap yang kita baca kita akan dapat. Ya, dan Allah pesan ya wasbir wa ma sabraka illa billah. Jadi kena sabar nak dapatkan bahasa Arab ini, kena sabar menanti. Kena sabar menanti dengan bersungguh-sungguh. Nanti Allah akan bagi. Bukan saya yang bagi. Sebab saya tidak ada apa-apa. Saya hamba yang lemah, hamba yang dhaif. Ya, tidak ada apa. Ana faqir. Ya, saya tidak punya apa-apa. Jadi apa yang saya sebut, apa yang saya akan sampai, semuanya daripada Allah. Sebab Allah sebut dalam surah Ar-Rahman, Ar-Rahman, Allamal Quran. Allah yang mengajar akan Al-Quran itu. Jadi Allah ajar Al-Quran, Allah turunkan Al-Quran itu dalam lughatul Arabi. Okey, saya beri peluang kalau ada nak bertanya. Kalau ada nak bertanya, silakan. Ustazah, saya nak tanya. Al-Quran kita nak pakai nanti, Al-Quran jadi siapa ni? Al-Quran semestinya resam Osmani. Semestinya resam Osmani. Macam mana bentuk pun tak kisah. Yang semestinya resam Osmani. Tak nak Quran Majid dan sebagainya. Ya, pakai resam Osmani kerana itulah resam yang terbaik. Ya, yang boleh diguna pakai mengikut hukum yang sempurna di sisi Allah dan Rasulnya. InsyaAllah. Masuk lagi. Okey, bila kita sebut bahasa Arab ni tak susah ya. Okey. Sebab Allah sebut dalam surah Al-Qamar, Allah ulang walaqad yassarnal Quran. Allah ulang 4 kali. Sesungguhnya Allah permudahkan Al-Quran itu. Jadi Al-Quran ini turun untuk manusia. Ya, jadi Allah yang permudahkan Al-Quran ini. Jadi orang yang kata Al-Quran ini susah untuk kita memahami Al-Quran, untuk susah kita belajar bahasa Arab, itu adalah tidak betul. Kerana Allah dah sebut, ya, Allah dah sebut walaqad yassarnal Quran. Ya, dan demi sesungguhnya Allah telah mempermudahkan Al-Quran itu untuk hambanya. Ya, untuk hambanya. Dan Allah sebut juga la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak pernah memberatkan hambanya. Ya, jadi Allah tahu setakat mana hambanya sebagai manusia. Ya, Allah tahu. Sebab tu kalau kita tengok bila musabaqah Al-Quran, ya, tilawatul Quran, hafazan Al-Quran, orang Malaysia banyak berjaya. Ya, dapat nombor satu. Kenapa orang Melayu berjaya, orang Islam berjaya di Malaysia ini? Sebab kita bersungguh-sungguh untuk memahami Al-Quran. Jadi bila kita sebut bahasa Arab, dia cuma ada 3 perkara sahaja yang wajib kita pelajari dengan bersungguh-sungguh. 3 perkara sahaja, bukannya banyak. 3 perkara sahaja. Ya, 3 perkara itu yang pertama disebut ya al-ismu. Ya. Al-ismu. Apa dia al-ismu ini? Al-ismu ini ialah isim. Ya, nanti kita akan belajar insya-Allah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Dengan izin daripada Allah, kita akan belajar dengan bersungguh-sungguh apa itu isim, pecahan isim itu.
Ya, jadi insya-Allah kita akan meneroka al-ismu. Al-ismu artinya kata nama. Ya. Yang kedua kita akan belajar apa dia? Yang kedua kita akan belajar selepas al-ismu, kita juga akan belajar al-fi'lu. Al-fi'lu. Kita juga akan belajar kata kerja. Ya, kata kerja. Jadi kita akan belajar kata kerja dipecahkan kepada 4. Nanti kita belajar satu insya-Allah. Dan yang terakhir kita akan belajar huruf. Huruf. Jadi pecahannya cuma ada 3. Yang pertama isim, yang kedua fi'il, yang ketiga huruf. Jadi kita belajar kata nama, kata kerja dan huruf. Ya, nanti kita tengok huruf ni pecahannya macam mana, dan kita pun dah pernah dengar huruf ataf kan? Kita belajar huruf ataf, huruf jar. Ya, nanti kita belajar bab-bab yang tu. Jadi untuk pada pagi ni, secara sepintas lalu kita kena belajar bersungguh-sungguh nanti. Yang pertama isim, kata nama. Yang kedua al-fi'lu, kata kerja. Yang ketiga huruf. Ya, huruf yang dimasukkan nanti bukan sekadar kita sebut huruf hijaiyah, huruf ma'ani, ya, tetapi kita akan belajar macam-macam huruf nanti. Ya, macam-macam huruf. Jadi insya-Allah ya, yang dah telah ada buku, ya, yang dah ada buku atau yang dah dihantar oleh Tuan Haji tu, sila buka muka surat 11. Ya, ini pengenalan saja, muqaddimah. Ya, muqaddimah. Cuba tengok muka surat 11. Ya, okey, muka surat 11. So semua sekali tengok muka surat 11. Turun 11. Ya, tengok 11. Okey, alhamdulillah. Ya, kita selalu dengar nahwu sharaf kan? Okey, jadi pertama sekali bila kita menjadi orang muslim, orang mukmin, kita kena ambil cakna juga, ambil tahu juga. Ya, apa itu nahwu, kerana dia juga termasuk rukun Al-Quran. Sebab kalau kita tak tahu nahwu, macam mana kita nak faham Al-Quran? Jadi disebutkan di sini, secara ringkas ilmu nahwu itu adalah suatu ilmu untuk mengetahui kedudukan kalimah dalam bahasa Arab. Jadi nahwu ni tak jumpa dalam bahasa Malaysia, tak jumpa dalam bahasa Inggeris dan bahasa-bahasa yang lain. Jadi hanya kita pelajari bila kita mempelajari bahasa Arab, khususnya bahasa Arab Al-Quran. Kerana bahasa Arab Al-Quran ini dibariskan. Jadi yang diceritakan tentang nahwu adalah cerita mengenai baris di hujung kalimah. Ya, di hujung kalimah. Jadi kita bila baca Al-Quran, Allah bagi kita baris cuma ada 4 saja. Bukan 40, bukan 14, 4 saja. Jadi daripada 4 itu, yang di hujungnya ada tanda apa? Hujungnya ada tanda dhammah, baris depan. Ya, kita sebut, nanti kita belajar, kita sebut marfu'. Kemudian di hujungnya berbaris fathah. Ya, kita sebut mansub. Ya, yang ketiga di hujungnya berbaris kasrah. Lalu dalam bahasa Arab disebut majrur. Dan di hujungnya ada tanda sukun, kita sebut majzum. Jadi dalam Al-Quran cuma ada 4 balik. Saya ulang balik, bila kita sebut bahasa Arab ni, kita wajib mempelajari 3 perkara yang sangat penting. Daripada asas sampai menengah, sampailah kepada yang tinggi-tinggi pun. Itu saja yang digali oleh manusia untuk mendapatkan Al-Quran. Ya, setinggi mana pun dia belajar bahasa Arab, ya, mesti 3 perkara ni saja yang dipelajari. Pertamanya isim, kedua fi'il, ketiga huruf. Cumanya bila peringkat tinggi itu lebih mendalam lagi, ya.
Jadi kalau kita tengok pada halaman yang ke-11 tu, tadi saya kata nahu itu menceritakan tentang pada setiap kalimah itu ada huruf yang terakhir. Kalimat artinya perkataan. Jadi setiap perkataan ada huruf yang terakhir. Jadi kalau nahu ni dia membincangkan pada baris huruf yang terakhir. Ya, contoh saya sebut pada baris yang terakhir. Contoh kalau ni buku kita sebut Al-Kitabu. Jadi baris depan tu menceritakan baris terakhirnya. Baris depan tu berbaris depan. Jadi baris depan itulah yang disebut nahu. Ya, jadi kita akan jumpa nanti Al-Kitabu, Al-Kitab, insya-Allah. Okey, saya ulang balik semula. Contoh saya ambil satu kalimah isim. Ya, satu kalimah isim yang berbunyi Al-Kitaba. Ya, silap. Al-Kitabu. Mulakan dengan dhammah. Marfu' dulu. Al-Kitabu. Jadi baris depan tu itu yang disebut nahu. Ya. Jadi nahu ni dia menceritakan setiap kalimah itu pada huruf yang terakhir. Ya. Okey, saya tulis di papan hitam. Ya, contoh saya ambil satu kalimah. Ya, kita sebut buku ya Al-Kitab ya ataupun kitabun. Al-Kitabu. Al-Kitabu. Saya tak nampak. Saya tak nampak. Nampak sekarang ya? Nampak ya? Al-Kitabu. Ya, nampak Al-Kitabu? Jadi yang disebut nahu tadi ialah mengenai pada huruf yang terakhir. Pada huruf yang terakhir. Nampak huruf ba ni? Huruf ba ni nampak? Nampak. Okey, sekarang ba ni nampak tak baris kat mana? Baris depan. Jangan ya. Baris depan. Jadi kalau dikata nahu tu, dia cerita tentang huruf terakhir baris dekat mana. Okey, sekarang ba ni baris depan kan? Ya. Okey. Jadi yang kalau dikata cerita tentang nahu tu ialah cerita mengenai baris pada huruf yang terakhir. Okey, Al-Kitabu berarti buku itu. Ya, buku itu ini baris depan. Okey. Jadi ini kalimah isim. Ya, ini kalimah isim. Ya, kerana ada tanda isim. Nanti kita belajar insya-Allah. Ini sekarang saya baru terangkan. Suara pula terdengar, masya-Allah. Jelas, suara jelas. Suara jelas. Okey, sekarang saya tukar daripada Al-Kitabu kepada Al-Kitaba. Nampak? Al-Kitaba. Jadi ba ni dah tukar. Jadi inilah yang disebut nahu. Ya, Al-Kitaba. Kemudian nanti kita baca Quran jumpa daripada Al-Kitaba, Al-Kitabi. Ya, jadi bu babi tu cerita mengenai nahu. Cerita mengenai apa? Nahu. Ya, jadi nahu adalah menceritakan tentang baris pada huruf yang terakhir. Ya, pada huruf yang terakhir. Okey, jelas tak? Jelas. Jelas. Okey, apa dia nahu? Nahu maknanya huruf terakhir dia baris apa? Baris Cerita mengenai huruf terakhir berbaris di mana? Baris depan ke, baris atas ke, baris bawah ke, atau kalau fi'il nanti dia akan boleh jumpa tanda sukun di hujung kalimah. Itu cerita mengenai nahu. Okey, Pak. Ya, paling tidak pun hari ini dapat ilmu mengenai apa? Nahu. Jadi nahu ni dia cerita kat mana? Di hujung kalimah mengenai baris pada huruf yang terakhir. Ya, jadi bila kita belajar bahasa Arab, kita akan mendalami 3 perkara. Yang pertama, isim yang disebut al-ismu. Ya. Yang kedua, kita akan belajar al-fi'lu. Kata kerja. Yang ketiga huruf. Okey, sekarang kita teruskan. Sedangkan ilmu sharaf, ya, sedangkan ilmu sharaf adalah suatu ilmu untuk mengetahui bentuk-bentuk kalimah. Ya, dia berbeza dengan nahu. Jadi bentuk kalimah tu nanti kita akan belajar bentuk kalimah tu macam mana.
perubahan. Perubahan kalimah itu. Contoh, kalimah itu akan berubah daripada fa'ala yaf'ilu, fa'lan, if'al. Itu semua disebut sorof. Perubahan daripada satu kalimah kepada kalimah yang lain itu disebut sorof. Ya, cerita. Ya. Okey, sekarang sorof. Tengok dekat buku tu ada tulis sorof. Sedangkan ilmu sorof, saya ada share tu dia dalam tu. Nampak cuba tengok dekat handphone pun ada. Dekat handphone pun ada. Tengok betul-betul. Pada muka surat 11 tu, pada baris yang ketiga. Sedangkan ilmu sorof adalah suatu ilmu untuk mengetahui bentuk-bentuk kalimah. Nah, nanti kita akan belajar bentuk kalimah tu macam mana. Contoh, bentuk kalimah dia fi'il madhi, fi'il mudhari', masdar, fi'il amar. Nanti kita akan belajar bentuk-bentuk kalimah itu dinamakan sorof. Perubahan daripada satu kalimah kepada kalimah yang lain. InsyaAllah kita akan belajar. Jangan susah hati. Ini baru nak muqaddimah. Belum belajar betul-betul. Ini pendahuluan. Kenal. Paling tidak hari ini kita faham. Kita boleh tahu tak pernah dengar nahwu, kita dengar nahwu. Tak pernah dengar sorof, kita dengar sorof. Kemudian dia kata perbezaan keduanya. Keduanya iaitu perbezaan antara nahwu dan sorof. Dapat diketahui setelah saya tukar sikit ayat dia, setelah kita mempelajari tata bahasa Arab. Setelah kita mempelajari bahasa Arab, kita akan dapat membezakan yang mana satu nahwu, yang mana satu sorof. Okey, tadi kita dah bincang tentang nahwu. Al-kitabu, al-kitaba, al-kitabi. Betul kan? Ya. Jadi, bu, babi itu kita sebut sorof. Maaf. Itu kita sebut nahwu. Sekarang cuba kita tengok. Ini baru pendahuluan ya. Sekarang cuba tengok. Saya ambil satu contoh. Fa'ala. Nampak tak ni fa'ala? Nampak. Sekarang daripada fa'ala saya tukar kepada yaf'ilu. Jadi perubahan daripada fa'ala kepada yaf'ilu ini dinamakan sorof. Namanya apa? Sorof. Namanya sorof. Namanya sorof. Namanya sorof. Perubahan daripada fa'ala, yaf'ilu, fa'lan, if'al semua tu perubahan ni dinamakan sorof. Ini tak payah susah hati takut tak faham. Ini baru pendahuluan sahaja. Cuma paling tidak pun hari ini kenal perubahan daripada fa'ala, yaf'ilu, fa'lan dan seterusnya. Itu adalah sorof. Kalau cerita tentang baris di hujung, itu namanya nahwu. Okey, jelas atau tidak? Jelas. Syukran jazilan. Alhamdulillah. Barakallahu fikum. Jadi kalau dicerita tentang nahwu, contoh macam ni. Fa'ala. Tukar jadi yaf'ilu. Tukar jadi fa'lan. Nanti tukar lagi jadi if'il. Tukar lagi fa'ilun. Tukar lagi jadi maf'ulun. Tukar lagi jadi maf'alun. Mif'ilun. Itu namanya sorof. Itu namanya sorof. Okey, seterusnya. Sebagai pelajaran pertama, baiklah pelajar ketahui apa itu. Jadi kita peringkat asas ini, kita akan mendalami kalimah. Kalimah artinya perkataan. Kalimah nanti
Bila dah masuk belajar betul, saya akan tulis dalam bahasa Jawi. Nak bahasa Jawi ke nak bahasa Malaysia? Nak Jawi ke nak Rumi? Jawi ya. Tak apa, susah sikit tak apa, tapi kita cubalah mempelajari ya, kerana tulisan Jawi itu sebahagiannya adalah tulisan bahasa Arab ya, yang di mana merupakan huruf-huruf hijaiyah. Ya, huruf-huruf sebut sama-sama huruf-huruf hijaiyah. Ya, sebut jangan sebut huruf hijaiyah, tak mau. Huruf-huruf hijaiyah. Ya, tekan sikit. Okey, jadi yang pertama nanti kita akan mengenal kalimah. Ya, kita akan kenal apa? Kalimah. Apa itu kalimah? Kalimah ialah perkataan. Ya, kalimah artinya perkataan. Ya, jadi saya masuk hari ini saya ambil satu saja kalimah. Ya, kalimah artinya perkataan. Ya, kalimah artinya apa? Perkataan. Okey, macam mana nak tulis kalimah dalam bahasa Arab? Kaf lam mim ta. Kalimatun. Ya, kalimatun. Jadi kalimatun ni boleh tulis kalimatan, kalimatin. Jadi ini cerita tentang nahu. Apa dia kalimah? Kalimah ialah perkataan. Ya, kalimah ialah perkataan. Jadi perkataan itu kita akan belajar. Perkataan itu yang pertama kita kena tengok perkataan tu, perkataan dalam bentuk kata nama, kata kerja ataupun huruf. Ya, ataupun huruf. Dia tak lagi daripada tu saja. Belajar macam mana pun bila disebut kalimah itu adakah kalimah isim, adakah kalimah fi'il atau kalimah huruf. Ya, sekali lagi. Kalimah artinya perkataan. Ya, kalimah artinya perkataan. Jadi kalau satu perkataan kita tulis macam ni. Kalimatun. Ya, kalau dua perkataan kita tulis nanti kalimatani. Kalau banyak-banyak perkataan kita akan tulis kalimatun. Ya, nanti kita akan belajar. Jadi kalimah ini dipecahkan kepada 3 juga. Ya, tengok kalimahnya juga dipecah kepada 3. Yang pertama, kalimah dalam bentuk isim. Ya, kalimah dalam bentuk isim. Perkataan itu dalam bentuk isim. Ya, jadi bila disebut kalimah, pertama sekali bila disebut kalimah, setiap kalimah itu mempunyai makna yang tersendiri ataupun khusus. Ya, bila disebut kalimah, dia mesti ada makna. Contoh. Ya, contoh. Saya sebut satu kalimah. Contoh sekarang saya pegang pen. Okey, sekarang ni pertama kita masuk kepada tajuk yang pertama. Tajuk pertama dia suruh kita kenal kalimah. Ya, apa itu kalimah? Perkataan. Okey, sekarang saya tulis satu kalimah. Cuba bagi tahu saya kenal tak kalimah ini? Okey. Apa kita sebut ni? Allah. Jadi kalimah ini adalah satu perkataan. Ya? Allah ini adalah satu perkataan. Jadi perkataan tu cakap Melayu, kalimah tu cakap Arab. Dan setiap kalimah itu mesti mempunyai makna yang khusus. Ya? Jadi kalau kita sebut Allah, maknanya jelas tak? Jelas. Okey. Cuba kita bukan sekadar belajar bahasa Arab, ya. Bukan sekadar belajar bahasa Arab, tetapi kita cuba suara hilang. Okey, cuba memahami apakah yang kita maksudkan dengan kalimah Allah ini. Apa yang kita maksudkan dengan kalimah Allah ini? Ya, tak apalah, yang itu masuk bahagian lain lah. Okey, bila kita sebut kalimah Allah ini, kita kena jelas adakah kalimah ini dalam bentuk isim atau dalam bentuk fi'il
atau dalam bentuk huruf. Yang pertama sekali, bila kita sebut kalimah, kalimah itu mesti mempunyai makna yang khusus. Jadi bila kita sebut Allah, semestinya semua kita tahu Allah adalah Tuhan yang esa, yang wajib disembah. Okey, selepas tu kita kena kenal adakah kalimah ini dalam bentuk isim atau fi'il atau huruf. Oleh kerana kalimah Allah ini memberi makna yang khusus, maka semestinya dia adalah huruf. Dia semestinya adalah kalimah, bukan huruf. Dia semestinya adalah kalimah, bukan huruf. Nanti kita tengok apa beza kalimah dengan huruf. Dan bila kita tengok kalimah, kita kena faham, kita kena tahu, kita kena jelas kalimah itu kalimah dalam bentuk apa. Jadi kalimah Allah ini adalah dalam bentuk isim. Kata nama. Kata nama. Kat mana kita kenal kalimah Allah ini adalah kata nama. Yang itulah yang kita akan belajar. Yang itulah kita akan belajar. Okey, hari ini kita masuk kalimah isim. Macam mana kita nak kenal isim? Macam mana kita nak kenal isim? Sekali lagi, apa itu isim? Isim ialah kata nama atau kata benda. Kalau kita tengok, ini apa? Ini papan putih. Ini apa? Ini pen. Jadi papan ini whiteboard, pen ni semua adalah kata nama, bukan kata kerja. Semua kata nama tidak terikat dengan masa. Kata nama dia tidak berkehendak kepada masa. Sekali lagi, kata nama dia tidak terikat dengan masa. Okey, macam mana kita nak kenal isim? Kata nama tu ialah isim. Okey, kalimah Allah ini kita kenal dia kata nama kerana kalimah Allah ini bermula dengan alif lam. Jadi semua kalimah yang bermula dengan alif lam dia adalah kalimah isim. Semua kalimah yang mula dengan alif lam dia adalah kalimah isim. Kalimah apa dia? Isim. Okey, sekarang ini ada alif lam. Lepas alif lam dia merujuk kepada nama tu. Contoh, saya ambil satu lagi. Contoh, lepas alif lam, saya nak letakkan satu nama, benda, tapi benda tu ada nama. Contoh ini pen. Saya ambil alif lam ini sambung dengan pen. Pen cakap Arab, qalam. Jadi kita sebut al-qalam. Kita sebut al-qalam. Al-qalam. Jadi kita kenal pen ini ialah kata nama, bukan kata kerja, melalui permulaannya dengan alif lam. Mana-mana kita baca Al-Quran, baca hadis atau bahasa Arab yang mula dengan alif lam, kena ingat betul-betul alif lam ni adalah alif hamzah wasal, bukan hamzah qata'. Ni yang mula dengan alif ni disebut alif hamzah wasal. Dan selepasnya ialah lam. Maka selepas alif lam ini dia mesti kalimah isim, bukan kalimah fi'il. Jadi kalau kita sebut al-qalamu berarti pen itu. Berarti apa? Pen itu. Jadi pen ini kata nama bukan kata kerja. Sebab tu kita sebut kata nama. Namanya apa? Pen. Saya ambil contoh lagi. Tadi kita dah tulis Al-Kitabu. Kita ambil lagi satu contoh. Okey, kita ambil contoh apa lagi? Yang saya tak nak bagi yang susah-susah, saya nak bagi yang mudah-mudah saja. Supaya untuk hari pertama ni dapat ikut pelajaran dengan mudah. Okey, saya ambil kalimah al-faslu. 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 Jadi
Faslu ni ialah kelas. Kelas. Jadi al-faslu berarti kelas itu atau kelas ini. Jadi al-faslu ini adalah kalimah isim. Kenapa kita sebut kalimah isim? Sebab dia bermula dengan alif lam. Jadi mana-mana kalimah yang bermula dengan alif lam, dia adalah kalimah isim. Apa itu isim? Kata nama. Jadi dia tengok tempat-tempat orang belajar tu disebut apa? Al-faslu. Jadi apa maksud al-faslu? Kelas atau disebut bilik darjah. Bilik darjah. Ya, jadi kalimah-kalimah yang ada alif lam disebut kalimah isim. Okey, bila kita baca surah Al-Fatihah, kita baca suratul Fatihah. Mula-mula selepas bismillah kita jumpa kalimah apa? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini isim ke fi'il? Isim. Mana kenal ini isim? Ada alif lam. Ada alif lam. Nampak? Okey. Sifat saya kalau mengajar bahasa Arab sebenarnya bukan saya nak bahasa Arab saja, tapi yang selebihnya saya nak bagi penerapan Al-Quran itu. Nampak? Alhamdulillah. Ya, alif lam ni makrifah yang khusus rujuk kepada Allah. Maka dengan sebab itulah disebut alhamdulillah, segala. Segala apa? Puji-pujian. Ya, segala pujian itu. Ya, nampak? Segala pujian. Nampak? Bila kita nak puji, mesti puji penciptanya. Mesti puji Allah. Jadi alhamdulillah ini adalah kalimah isim. Jelas? Jelas. Okey, di mana kita kenal kalimah ini kalimah isim? Kerana bermula dengan alif lam. Okey, bermula dengan alif lam. Kalau kita rajin buka Al-Quran, tengok senarai nama 114 surah. 114 surah. Ada berapa surah saja yang tak mula dengan alif lam? Di antaranya yang tak mula dengan alif lam ialah surah Qaf. Surah apa lagi? Surah Taha. Kebanyakannya bermula dengan alif lam. Ya, sebab semua surah ada Nama. Ada nama, pandai. Alhamdulillah, setiap surah ada nama. Jadi itu adalah kata nama. Al-Fatihah. Bukalah Al-Quran pasti pada surah yang pertama akan disebut Al-Fatihah. Membuka hati kita supaya senantiasa dekat dengan Allah, mendapat rahmat Allah. Surah yang kedua Al-Baqarah. Ada alif lam sampailah seterusnya Ali Imran, An-Nisa, Al-Maidah. Semua tu semuanya ada alif lam. Merujuk kepada kata nama. Jadi Al-Quran itu ada nama khusus dan setiap surah itu ada namanya dan ada cerita yang tersirat dan tersurat di dalamnya yang kita perlu pelajari, perlu tadabbur untuk ibrah kepada kita sebagai hamba Allah supaya hidup mengikut apa yang telah Allah ceritakan melalui nabi-nabi yang terdahulu, cerita-cerita yang terdahulu, apatah lagi khususnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi semua itu bila kita tengok ada alif lam, merujuk, kita tak boleh suka-suka nak tukar nama surah. Jadi contoh yang tak ada alif lam, di antaranya ialah surah Muhammad. Surah Muhammad tak ada alif lam sebab dah memang khusus nama orang. Nama orang. Nama orang tu dah khusus. Jadi bila dah nama orang jangan tambah alif lam. Jelas? Okey, sekarang bila dah dapat alif lam ini, saya masuk lagi untuk mendetailinya. Bila ada alif lam ini disebut alif lam ma'rifah. Bila semua kalimah isim yang ada mula dengan alif lam disebut
Apa dia? Alif. Alif lam ma'rifah. Alif lam ma'rifah. Alif lam ma'rifah. Ma mana ma'rifah? Ma'rifah artinya khusus. Apa dia? Khusus ataupun khas. Dua-dua betul. Khusus pun boleh, khas pun boleh. Maknanya pada kalimah yang mula dengan alif lam, dia adalah kata nama khusus. Bukan Kata nama umum. fil akhirah insya-Allah Jadi untuk hari ini setakat inilah, tapi saya mengharapkan walaupun dalam masa yang singkat, mudah-mudahan rasa gembira dengan kita mula faham apa itu nahwu, apa itu saraf, apa itu isim. Belajarlah bahasa Arab kerana ini adalah pelajaran bahasa Arab asas yang sangat mudah untuk kita ikuti. Sebab saya takkan ajar laju-laju dan semua yang memang kalau boleh survey dengan pelajar-pelajar saya yang ada seorang dah sampai ni, tanyalah dia. Kalau saya mengajar bahasa Arab memang ulang-ulang, jangan takut. Saya akan ulang selalu. Jadi yang ada seorang dah sampai dekat rumah ni pun, insya-Allah dia dah boleh i'rab Al-Quran. Dia dah boleh i'rab Al-Quran. Kalau tak macam sini kejap, Nek. Ni dia datang ni, dia buat talaki musyafah. Dia buat talaki yang saya didik dah boleh jadi guru dah insya-Allah. Jadi setakat tu je lah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.